Selamat petang, salam sejahtera. Petang ini aku tertarik. Saya tertarik sungguh dengan apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi kali ini. Zahid Hamidi dengan begitu garangnya menyekolahkan Muhyiddin Yassin. Wah, selepas dilantik jadi timbalan Perdana Menteri, dilantik timbalan Perdana Menteri, Zahid Hamidi begitu garang membaham Muhyiddin Yassin, menyekolahkan Muhyiddin Yassin. Wah, boleh tahan. Orang sahabat cakap, boleh tahan. Memang luar biasa. Tiba-tiba pula Zahid Hamidi menjadi seperti singa yang mau menerkam musuhnya. Wow, apa cerita nih? Zahid Hamidi kata, Muhyiddin perlu berhenti merengek, belajar jadi pembangkang berwibawa, kata Zahid Hamidi. Jadi sebenarnya kesilapan Muhyiddin Yassin ialah apabila beliau tidak bersetuju menjadi kerajaan perpaduan. Sekarang ini bila dah tak nak setuju dari kerajaan perpaduan, terpaksalah jadi pembangkang kan. Belum pernah jadi pembangkang, ini masanya merasai bagaimana peritnya sebenar-benarnya jadi pembangkang. 5 tahun nak menunggu jadi pembangkang, nak jadi kerajaan, baru tahu macam mana rasanya jadi pembangkang. Itu sebab sebelum ini, dalam konten saya sebelum ini, saya pernah jadi memberikan komen. Saya kata begini, Anda boleh kata jadi pembangkang itu senanglah, tapi sudah jadi pembangkang baru kau tahu macam mana rasanya jadi pembangkang. Jadi mungkin begitulah yang Zahid hendak secara tersiratnya katakan, jadilah pembangkang yang berwibawa. Baik, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menggesa bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan sekutunya berhenti merengek dan sebaliknya belajar menjadi pembangkang berwibawa. Zahid berkata, Muhyiddin dan sekutunya perlu berasa malu kerana dilihat gila kuasa sehingga sanggup mempertikaikan keputusan institusi Raja-Raja Melayu melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin dan sekutunya perlu berasa malu dilihat terlalu gilakan kuasa hingga sanggup mempertikaikan keputusan institusi Raja-Raja Melayu dan perlu mencontohi parti DAP yang lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan parti dan individu, katanya dalam kenyataan di Facebook. Hari ini DAP mengeluarkan satu kenyataan yang saya sangat puji. Memang luar biasa, patriotiknya luar biasa. Apabila DAP melalui Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP kata, mereka sanggup tidak ada jawatan dalam kabinet kalau mereka kalaulah mereka jadi batu penghalang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. DAP kata mereka sanggup tidak jadi menteri, tidak dimasukkan dalam kabinet. Walhal dalam Pakatan Harapan kerusi paling banyak adalah daripada DAP, tapi mereka kata kami sanggup tiada jawatan dalam kabinet kalau itu dapat menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kata mereka. Inilah yang sepatutnya dicontohi oleh Muhyiddin Yassin, kata Zahid Hamidi, yaitu mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi dan individu. Zahid turut mengepilkan tangkap layar laporan yang dikatakan Muhyiddin sebelum ini yang menyifatkan kabinet yang diumumkan Anwar sebagai paling mengecewakan dalam sejarah. Kata Zahid, pengerusi PN itu dan sekutunya perlu belajar menjadi pembangkang yang berwibawa dan bukannya merengek dan terus tidak dapat menerima hakikat gagal menjadi Perdana Menteri dan gagal membentuk kerajaan. Zahid yang dinamakan sebagai timbalan Perdana Menteri dalam kabinet Anwar Ibrahim berkata, Muhyiddin mesti akur bahawa kuasa melantik Perdana Menteri terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Muhyiddin seolah-olah terus meroyan apabila gagal dilantik sebagai Perdana Menteri dan tidak sampai 24 jam, kabinet angkat sumpah. Muhyiddin menuduh pembentukan kerajaan dan kabinet tertubuh atas penipuan terhadap mandat rakyat yang tidak mempunyai sebarang keabsahan untuk berfungsi sebagai badan eksekutif tertinggi negara. Muhyiddin lupa kausa pelantikan Perdana Menteri ialah atas kuasa baginda Yang di-Pertuan Agong yang diperuntukkan di bawah perkara 40 dalam kurungan 2 kurungan E dan perkara 43 dalam kurungan 2 kurungan E Perlembagaan Persekutuan.
Pelantikan yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ini juga selepas perbincangan khas dengan Raja-Raja Melayu di Istana Negara, kata Zahid dalam satu kenyataan hari ini. Zahid berkata perbincangan khas itu berjalan agar Yang di-Pertuan Agong mendapat pandangan Raja-Raja Melayu bagi membolehkan Baginda membuat keputusan yang terbaik demi kepentingan dan kesejahteraan negara serta rakyat, kata beliau lagi. Begitu pelantikan kabinet, Perdana Menteri telah mempersembahkan senarai semua ahli jemaah menteri kabinet kerajaan perpaduan bagi mendapat perkenan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, kata Zahid. Tambahnya, selepas mendapat perkenan daripada Agong, barulah diumumkan oleh Perdana Menteri. Ini berbeza dengan situasi pelantikan Duta Indonesia suatu ketika dahulu yang seolah-olah tiada perkenan Istana Negara. Katanya merujuk kepada pengumuman awal ahli Parlimen Pasir Salak ketika itu, Tajuddin Abdul Rahman sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia yang kemudiannya ditarik balik pada bulan Julai. Saudara-saudara sekalian, saya sangat tertarik dengan perkara ini, yaitu pelantikan kabinet sebenarnya perlu diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jika Muhyiddin Yassin menyebut sebagai kabinet yang ditubuhkan pada kali ini adalah paling mengecewakan dalam sejarah, sebenarnya Muhyiddin sedang mempertikaikan keabsahan yang telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kalau benar kabinet itu mengecewakan, saya percaya Yang di-Pertuan Agong pasti menolak dan mahu diubah suai kabinet tersebut. Namun demikian, harus diingat, ianya telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong sebelum diumumkan oleh Perdana Menteri. Makna kata, kabinet itu sudah lulus dan terbaik pada pandangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Jadi siapa Muhyiddin untuk mempertikaikan perkenan Yang di-Pertuan Agong tersebut? Muhyiddin perlu menghormati segala pelantikan ini, dan tindakan Muhyiddin dan sekutunya yang cuba mempertikaikan segala pelantikan ini adalah gambaran wajah sebenar Muhyiddin dan sekutunya yang tidak menghormati institusi Raja-Raja Melayu, kata Zahid lagi. Zahid turut mempertahankan pelantikan Anwar sebagai Menteri Keuangan dengan menyerut prestasi Anwar sebelum ini. Kritikan Muhyiddin bahawa tindakan Perdana Menteri yang memegang jawatan Menteri Keuangan tidak melihat keperluan semasa yang memerlukan Anwar yang dikenali berprestasi tinggi, pernah menguruskan keuangan dan ekonomi Malaysia, pernah surplus budget, yaitu pendapatan melebihi perbelanjaan negara. Anwar juga pernah diiktiraf sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia oleh Euro Economy Magazine dan Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Asia Money Magazine. Anwar juga pernah mendapat The ASEAN of the Year dan Malaysia mendapat gelaran The Asian Tiger di kalangan negara Asia ketika Anwar menjadi Menteri Keuangan, kata Zahid lagi. Ini membuktikan Anwar Ibrahim boleh membawa Malaysia ke satu tanda mercu yang baru lagi, level baru. Terima kasih kerana menonton channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita sama-sama Malaysia. Bye-bye.